Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek asas sains komputer tingkatan 3. Kita masih lagi dalam tajuk 4.0 kearahan 4.1 bekalan data dan SQL. Untuk hari ini kita akan tengok pula tajuk yang seterusnya, iaitu 4.14 kekardinalan one to one, one to many. Okey. 4.14. Sebelum kita melanjutkan nota berkenaan dengan kekardinalan, kita akan buat praktikal dahulu. Okey. Buka Microsoft Access. Iaitu file yang telah kamu buat 2 minggu yang lepas, iaitu buka file maklumat murid. Kita telah mempelajari berkenaan dengan entiti. Masih ingat lagi ini entiti maklumat murid dan juga maklumat penjaga. Dan kita juga telah mempelajari apa itu atribut. Okey, dan atribut bagi maklumat penjaga ialah nombor daftar, ID murid, nama bapa, nama ibu dan nombor telefon. Untuk entiti maklumat murid. Okey. Atributnya ialah ID murid, nama, jantina, kaum dan agama. Jadi untuk hari ini kita akan tengok apa itu kekardinalan one to one dan one to many. Okey, kita tengok dulu bagaimana kita nak buat perhubungan one to one. Maksudnya satu ke satu. Okey. Sebelum itu kita juga telah mempelajari apa itu primary key. Contohnya pada maklumat murid ini, primary key ialah ID murid. Dan pada maklumat penjaga, okey, primary key-nya ialah nombor daftar dan penkunci asingnya ialah ID murid. Okey. Okey, bagaimana kita nak buat perhubungan satu kepada satu, one to one. Okey, perhati betul-betul. Okey, pada maklumat penjaga ini, pada table, pada entiti maklumat penjaga, okey, atas ni dia ada view. Okey, klik pada design view. Okey, klik pada baris ID murid. Klik pada baris ID murid ni. Okey, tengok pada di bawah general, pada index. Pada index ni yes duplicate okey. Tukarkan kepada yes no duplicate. Okey, yes no duplicate. Tukarkan kepada yes no duplicate dan right click pada entiti maklumat murid dan klik save. Boleh Okey, seterusnya pada menu database tool, okey, klik pada relationship. Okey, dia keluar macam ni So kamu ada 3 di sini, maklumat murid, maklumat penjaga dan relationship. Okey, klik pada relationship ini. Okey, klik pada show table. Okey, show table. Klik pada maklumat murid, table maklumat murid dan klik add. Dan klik pada maklumat penjaga dan klik add. Okey, lepas tu close. Sekarang ni kita nak buat kekardinalan one to one. Okey.
Okey, caranya kamu klik pada ID murid dan kamu bawa ID murid ini kepada ID murid pada entiti maklumat penjaga. Okey. So dia akan keluar begini ya. Okey. Okey, ID murid untuk maklumat murid dan ID maklumat penjaga juga kita hubungkan kepada ID murid. Okey, cuba perhatikan di bawah ditulis relation type ialah one to one. Okey. Lepas tu kamu create. Jadi inilah yang dimasukkan dengan kekardinalan one to one. Jika kita klik double klik anak panah ni, arrow ni, dia nyatakan sini one to one. Okey. Seterusnya kita akan buat pula kekardinalan one to many ya. Okey. Jadi kita akan create satu lagi entiti. Kita akan create satu lagi entiti yang diberi nama maklumat buku. Okey, klik pada butang create table. Okey. Table pada table ini atas ni right button, klik pada save. Namakan dia maklumat buku. Namakan dia maklumat buku. Entiti ini dinamakan dengan maklumat buku. Okey, maklumat buku. Klik okey. So kita ada tiga entiti, iaitu maklumat murid, maklumat penjaga dan maklumat buku. Okey, seterusnya kita akan buat pula atribut untuk maklumat buku. Okey, yang pertama ID. Okey, kekalkan dengan nama ID. Klik di sini dan klik pada field, tukarkan kepada data type short tag. Okey. Yang kedua, kita buat short tag juga. Okey, kita namakan field ini jodoh buku jodoh buku. Field ini dengan nama jodoh buku. Okey. Atribut yang ketiga, ambil juga short tag. Kita namakan atribut ini ID murid. ID murid. Okey, seterusnya atribut yang keempat, short tag juga. Kita namakan atribut ini ISBN. Namakan dengan nama ISBN. Okey. Dan yang seterusnya, yang ni kita ambil date and time. Okey. Namakan atribut ini tarikh pinjam. Okey. Namakan atribut ini tarikh pinjam. Okey. Okey. So, entiti maklumat buku, atributnya ialah ID, jodoh buku, ID murid, ISBN, tarikh pinjam. Besar sikit kolom ni. Okey. Tarikh pinjam. So, kita akan isi data lah. Okey, yang pertama kita akan isi A101. Okey, nama bukunya ialah Asas Sains Komputer. Okey, tingkatan 3. Okey, besar sikit. Dia punya tajur dia. Asas Sains Komputer tingkatan 3. ID muridnya ialah 458 1388. ISBN 9788
ISBN-nya 978 okey 967-466-319-3. Tarikh pinjamnya ialah nanti silah 2/8. Katakan 2/8 pinjam buku minggu lepas. Okey, ID yang kedua isikan A102. ID A102. Jodoh buku sejarah tingkatan 3. Okey. Jodoh bukunya adalah sejarah tingkatan 3. ID murid 4676349. Okey, ISBN-nya 983-9492-080-7. Tarikh pinjam 3/8 2020. Okey, data yang keempat. Isikan untuk ID 103 A103 A103 judul buku Sains tingkatan 3. Sains tingkatan 3. ID murid 4581388. ISBN 978-983-770-393-3. Okey, tarikh pinjam. Tarikh pinjam kita buat 4, katakan 4 dari bulan 8. Okey, data yang keempat. Rekod yang keempat Rekod yang keempat kita isi kos A104 A104 jodoh buku geografi tingkatan 3 Geografi tingkatan 3. ID murid 451 ID murid 458 1388. Jodoh buku seterusnya ISBN isikan 978 Okey, ISBN seterusnya isikan 978-967-046-350-6. Tarikh pinjam isikan 5 hari bulan 8 5 hari bulan 8 Okey, rekod seterusnya yang kelima isikan A105 A105 jodoh buku matematik tingkatan 3 matematik tingkatan 3. ID murid isikan 467-6349 ISBN isikan 978 967 490 042 Tarikh pinjam isikan 6 hari bulan 8 Okey, dan rekod yang terakhir isikan A106
A106 Jodoh buku Bahasa Melayu tingkatan 3. ID murid isikan 458 0282. Okey, dan untuk ISBN isikan 9978 967 493 256 5. Okey, tarikh pinjam isikan 6 hari bulan jugalah. 6 hari bulan. Okey. Sekarang ni kita nak buat kekardinalan one to many. Okey, satu kepada banyak. Okey, kita pergi pada relationship dan klik pada menu design atas ni. Okey, klik pada menu design, klik pada show table. Okey, kita add satu lagi table iaitu maklumat buku. Kita add satu lagi maklumat buku. Okey. So, maklumat buku ini kita akan hubungkan dengan maklumat murid. Asing sikit. Okey. Letak sini tak apa, mana-mana boleh lah. So, ID murid kita akan buat kekardinalan dengan ID murid pada entiti maklumat buku. Okey. Kita tarik macam ni pun boleh. Kita tarik macam ni pun boleh. Okey, maklumat murid ID murid, maklumat buku ID murid. So, maklumat buku ID murid ya. Okey, kita perhatikan di bawah ni ditulis relationship one to many. Okey, kita klik create. Okey. Boleh So, ni boleh alih-alih ni. Jadi entiti maklumat murid dia berhubung dengan entiti maklumat penjaga one to one. Okey, one to one, dan maklumat murid ini, entiti maklumat murid dia berhubung dengan maklumat buku one to many. Okey. Kita check sekali lagi, klik di sini. Double klik di sini ditulis one to one. Okey. Kita klik di sini dia tulis one to many. Okey. Lepas tu klik save. Jangan lupa klik save. File, save. Okey. Close Microsoft Access. Klik yes. Okey, seterusnya kita akan tengok nota kekardinalan one to one dan one to many. Okey, kekardinalan. Apa maksud kekardinalan? Jadi kekardinalan ini merujuk kepada perhubungan antara entiti dengan entiti dalam satu pekalan data. Okey. Perhubungan entiti dengan entiti itu yang dimasukkan dengan kekardinalan. Jadi perhubungan antara dua entiti dikenali dengan entity relationship diagram ataupun rekasannya ERD. Jadi simbol rhombus kita akan gunakan dalam kita melukis ERD ini. Jadi ada dua jenis kekardinalan. Yang pertama one to one. Tadi kita buat one to one, dan satu lagi one to many. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dimasukkan dengan one to one. Okey, one to one bermaksud perhubungan satu entiti dengan satu entiti yang lain
pada satu rekod sahaja. Okey. Pada satu rekod sahaja. Okey, kita tengok contoh dia. Ini rhombus, rhombus. Ini bentuk rhombus. Okey, jadi untuk entiti kita buat dalam bentuk segi empat tepat. Okey, jadi maklumat murid, entiti maklumat murid, dia buat hubungan dengan maklumat penjaga one to one. Maksudnya dia berhubung pada satu rekod saja. Cuba tengok gambar rajah ni. Dia berhubung, dia tengok pada ID murid. Tengok 4580282. Dia hanya berhubung dengan 4580282. Seterusnya 4580359, dia akan hubungkan dengan 4580356 pada. Okey, maksudnya dia perhubungan itu hanya satu rekod kepada satu rekod sahaja, one to one. Boleh faham ya? Okey, kita tengok pula apa yang dimasukkan dengan one to many. Okey, one to many bermaksud perhubungan satu entiti dengan satu entiti pada banyak rekod. Pada banyak rekod. Tengok contoh dia. Okey, tengok. So, maklumat murid hubungan dengan entiti maklumat buku. Jadi, entiti maklumat murid, dia membuat hubungan ataupun kekardinalan dengan entiti maklumat buku one to many yang kita buat tadi. Cuba tengok macam mana disebut dia. Cuba tengok apa yang dimasukkan dengan one to many. Contoh, ID murid 54581388. So dia akan berhubung dengan banyak rekod lah yang ada dengan 4581388. Okey, 4581388. Ini juga 4581388. Okey, seterusnya rekod 4637074. So dia akan hubung dengan inilah 4637074. Ditengok pada ID murid. Begitu juga dengan 4706948. So dia akan cari ID yang sama. 4706948 ada satu je. Okey, boleh faham hubungan one to one dengan hubungan one to many. Okey, kita dah habis tajuk ni. Kekardinalan one to one dan kekardinalan one to many. So, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.